Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan tengok topik yang seterusnya iaitu litar sesiri dan juga selari. Okey. Ini adalah terminal positif, ini adalah terminal negatif. So kita tahu bahawa arus akan mengalir daripada I akan mengalir daripada positif ke negatif. Okey, dia akan bergerak dari positif ke negatif. Okay, so antara cara macam mana kita nak kenal satu litar itu adalah sambungan ataupun litar itu litar sesiri ataupun selari. Okay. So kita tengok apabila arus ni dia bergerak, kan, arus ni dia bergerak. Okay, dia jumpa mentol lampu pertama, dia jumpa mentol lampu kedua, dia jumpa lampu mentol ketiga, kemudian dia akan sampai balik ke terminal. So, laluan dia ni adalah satu hala je, tak jumpa apa-apa simpang. Okay. Kita tengok litar selari pula. Okay, bila arus itu bergerak, dia bergerak. Sekarang dia jumpa dua simpang. Satu simpang mentol lampu satu lagi simpang ke mentol lampu kedua dan juga ketiga. So, yang jenis ini yang kita katakan dia adalah litar selari. Okay. Tapi kalau kat sini misal kata ada voltmeter, misal kata voltmeter adalah merupakan satu alat untuk mengukur beza keupayaan yang mana dia mesti disambung secara selari di dalam litar. Okay, so bila arus tu dia bergerak, kan, sekarang ni bila dia sampai sini dia jumpa dua simpang, satu simpang ke voltmeter, satu lagi simpang ke mentol lampu yang pertama. Kalau simpang yang kedua yang dijumpa itu adalah voltmeter, maka yang ini tidak dikira sebagai simpang. Okey, yang dikira simpang tu apabila ada perintang sahaja. Okey, satu lagi nak kena ingat ammeter. Ammeter mesti disambung secara sesiri. Maksudnya dia mesti berada pada wire ni, Kalau ammeter dia tak boleh berada pada wire ni, dia mesti across wire. Itu voltmeter. Okey. So kita tengok ciri-ciri litar sesiri. Satu, apabila satu mentol rosak, mentol lain tidak akan menyala kerana litarnya tidak lengkap. So kalau satu ni rosak, kan, so bila arus ni nak bergerak ke sini, so dia tak boleh lalu lah sebab sini dah terputus, kan. So lampu 2 dan lampu 3 tidak menyala. Okay. Manakala litar selari pula, contohnya satu ni terbakar, kan. So kat sini arus tak boleh lalu lah, kan. Tapi kat sini dia masih boleh lalu lagi, untuk 2 dan 3. So mentol ni menyala. Okey. Okey, seterusnya litar lengkap. Seterusnya adalah kecerahan untuk setiap mentol adalah sama, kerana arus yang sama mengalir melalui setiap mentol. So bila dia bergerak sini, arusnya samalah yang lalu pada 1, pada 2, pada 3. Okay, kemudian kecerahan setiap mentol adalah sebuah selari lebih cerah daripada mentol dalam litar sesiri. Dibandingkan dengan litar sesiri ni lah, kan. Tapi kalau dibanding mentol 1, mentol 2, mentol 3 ni dalam litar ni, mentol 1, mentol 2, mentol 3, dia punya cerahnya adalah cerah yang sama lah. Yang ini 1, 2, 3 cerah sama. Okay, cerahnya sama. Yang ini pun sama juga. 1, 2, 3 ni cerahnya pun sama. Cerah sama jika mentol tu sama lah. Mentol sama. Tapi kalau mentol tu power dia lebih tinggi, maksudnya dia akan lebih cerah lah. Tapi yang dikata lebih cerah ni adalah lebih cerah berbanding mentol lampu yang dalam litar sesiri sebenarnya. Okey. Dekat sini maksudnya bila arus tu dia bergerak. Okey, arus ni untuk cerah satu mentol lampu tu, cerah mentol lampu kita juga boleh merujuk kepada arus yang mengalir lah. So maksudnya kalau airnya tinggi, maksudnya mentol tu akan jadi lebih cerah. Satu lagi sebenarnya dia berkait, maksud dia berkait lah dengan power bagi satu-satu mentol lampu tersebut juga.
Okey, itu kita akan belajar dalam topik yang seterusnya lah. Okey, seterusnya. Arus yang melalui setiap mentol adalah sama, kan? Arusnya sama. Ya, arus yang lalu adalah sama, mentol 1, mentol 2, mentol 3. Manakala dekat sini ni adalah jumlah arus dalam liter bersama dengan jumlah arus yang melalui setiap okey. Sekarang bila dia jemput sini, contohlah sini misal kata 6 volt, misal 6 volt pula dah. 6 ampere 6 ampere. Bila dia lalu sini, sebenarnya dia jumpa ada dua simpang ni, ada dua simpang, kan? So bila ada dua simpang ni, kan? Bukan dua simpang ni, ada tiga lah, maksudnya dia berpecah pada tiga ni, kan? Okey, dia berpecah pada tiga, kan? Maksudnya setiap I1, I2 dan I3 ni dia akan membahagi tiga lah dengan yang asal dia ni, kan? Ataupun kalau lita ni cikgu mungkin boleh lukis macam ni lah, kan? Maksud litanya sama, dia jumpa macam ni. Okey. Mesti itulah. Ni sama, ni sama dia punya sama lita dia. Okey. Contoh sini masuk 6 ampere, maksudnya kat sini dia akan sini 2, sini 2. Ni kalau mentol lampunya samalah ataupun perintangnya sama. 2. Dia akan membahagi macam itulah. Okey. Okey, tadi lupa nak sebut yang ini. Sekarang lita sesiri, lita selari, kan? Kadang-kadang kita akan jumpa situasi di mana dalam satu lita tu, kan? Dalam satu lita tu dia ada, kan? Dia ada macam ni. Section ini kita perhatikan dia sambung secara sesiri. Selari. Okay? Dia selari. Kan? Dan ini section A lah. Ini section B juga sebut. So dan antara A dan B ni dia jadi sesiri pula sebab dia duduk sebelah-sebelah, kan? Dia sebelah-sebelah. Maksudnya dalam satu lita tu mungkin akan wujud mentol ataupun perintang yang disusun secara sesiri ataupun selari. Okey, jumlah arus dalam lita bersama dengan ni dah tadi. Okey, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Okey. Beza keupayaan pula adalah dikongsi oleh sumber mentol, kan? Macam terbalik pula, kan? V1, V2, V3. Beza keupayaan yang dibekalkan oleh sel kering adalah sama untuk setiap mentol. Okay, kita bincang yang sama dulu. Contohnya kalau bisa kata 12 volt sini, maksudnya V1, V2, V3 ni, ya, V1, V2, V3 adalah bersama dengan 12 volt. Okay, kalau merujuk kepada beza keupayaan. Okay, tadi kalau arus dia membagi, tapi kalau beza keupayaan dia sama kalau disambung secara selari. Okay. Tapi bagi beza keupayaan dalam lita sesiri ni pula, di V1, V2, V3, maksudnya kalau kat sini 12 volt, 12 volt, kalau ni ada 3 biji mentol yang sama, maksudnya dia akan membahagi 3. So 4, sini 4 volt unitnya. Okay, 4. Dia bagi 4. Kalau ni. So ingat kalau lita sesiri tadi, arus sama, beza keupayaan berbeza. Lita selari, arus berbeza, beza keupayaan yang sama. Okey. Kecerahan setiap mentol bergantung pada beza keupayaan yang merentasi mereka. Tadi cikgu sebut juga arus lah. Ya, sebab kalau beza keupayaan tinggi ni, arus nanti akan jadi tinggi jugalah. Satu lagi dia bergantung pada power mentol juga sebenarnya. Okey, power mentol. Kecerahan setiap mentol di cabang-cabang lita adalah sama kerana beza keupayaan yang merentasi setiap mentol adalah sama. Okay, kecerahan setiap mentol pada cabang-cabang ni samalah. Ini sama cerah ni dengan ni sama cerah. Okey, ingat maksudnya contohlah kalau kat sini lah. Kalau ini tadi dikata sama cerah. Contohlah kat sini V1 dia adalah 2 volt, kan? Jadi ni adalah 2 volt. Kalau ada 3 biji, ni lah contohlah 2 volt. Dia jumlah dia 12 volt. So kat sini mestilah 8 volt lah. 8 9 12. Sebab tadi dia kata ni V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3.
Okey, so dulu. So kat sini kita akan perhatikan mentol nombor 3 ni dia akan lebih cerah. Sebab apa? Dia dapat beza keupayaan yang tinggi kat situ Okey. Walaupun kita nampak dia adalah sambungan yang secara siri sesiri. Okey. Okey, nampak arus sama. Arus sama tapi beza keupayaan merentas mentol tadi menyebabkan dia jadi lebih cerah. Kalau misal kata tiga-tiga mentolnya sama, arusnya 2 ampere, satu lagi, contoh 1 liter lagi adalah 5 ampere. Mentol yang sama. So, mentol 1, 2, 3 ni, kalau 2 ampere dengan banding dengan arus yang lalu 5 ampere, yang 5 ampere ni dia lebih cerah. Okay? So, itu situasi kita membanding yang macam cikgu sebut tadi. Satu kita boleh kaitkan dengan arus, satu kita boleh kaitkan dengan beza keupayaan, satu lagi power mentol. Okay, power mentol. Okey, rintangan berkesan. R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Okey. Okey, rintangan berkesan ini tujuannya kita punya calculation kita lah. Secara umumnya formula kita V sama juga dengan I darabkan dengan R dan V sama dengan I sama dengan R. Okey, macam mana rintangan berkesan tu? Contohnya misal kata ada dua perintang, ni 2 ohm, yang ni 4 ohm. So dia tanya berapakah rintangan berkesan dalam liter ni. Rintangan berkesan ni maksudnya kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan semua nilai perintang, hanya tinggal satu saja perintang. Maksudnya kita mudahkan dia. Contohlah kat sini misal kata 12 volt ni cikgu letak ammeter sini. Kan, misal kata soalannya berapakah nilai bacaan ammeter? Berapakah bacaan nilai ammeter? Okey. So kita akan mudahkan dia punya liter ni supaya jadi satu saja perintang. So sekarang ni disusun, dua perintang ni disusun secara sesiri. So kalau sesiri, rintangan berkesan sama juga dengan kita tambah saja sebab dia sesiri. So 2 tambah 4, so dapat 6 ohm. So dapatlah rintangan berkesannya 6 ohm. So kalau cikgu lukis liter baru, dia akan jadi macam ni, tinggal satu je. Okey, dengan nilai rintangannya adalah 6 ohm. Okey. So daripada sini kita boleh pakai formula ni lah, V equal to IR. V dia tadi adalah 12 ni, 12 volt. 12 sama juga dengan I 6, so I kita akan dapat 2 ampere. So kalau ammeter kat sini kan, so dia punya nilai I dia adalah sama dengan 2 ampere. Macam tu. Okey. Kalau misal kata selari pula kan. Satu, okey, yang ni yang kedua. Kan sambungnya tu. Kan. So ni bisa kata 2, ni bisa kata 4, ni 12 volt. Okey. Ni disambung secara selari. So cara kita nak dapatkan rintangan berkesan dia, rintangan berkesan sama dengan dia kena 1 per RB 1 per rintangan berkesan sama dengan 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R tambah dot lah sebenarnya. Okey, so 1 per RB sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 4 sebab ada 2 kan. Okey, so 1 per RB sama dengan ni sama ke pembawah 1.2 bukan 2.24, so 2 so 3 per 4, so RB dia adalah 4 per 3 ataupun berapa ni 3 darab 1.3333 ampere. Okey, kemudian barulah kita kira dia punya ni V sama dengan IR. V dia 12. Okey, I dia yang kita nak kira rintangan berkesan dia tadi adalah 4 per 3. Jangan lupa ni terbalikkan balik kan. Okey, 4 per 3, so 12 adalah 3, 3, 6, 1, 3, 36 sama dengan I bagi 4. I 8 darab 4, 36, 8 ampere. Okey, tengok.
antara rintangan berkesan dan juga ini tadi ya. Okey. Okey, seterusnya adalah cara menghitung beza keupayaan ke setiap perintah dalam litar. Okey. Kalau kita tahu tadi kalau dia sesiri beza keupayaannya berbeza. Kalau selari dia punya arus dia yang berbeza. Okey. So okey, untuk yang ni contohlah misalnya kata soalan dia tanya okey, ini litar dia, ni cikgu padam balik. Okey. Misal kata dia letakkan sini voltmeter, misal kata kan, letakkan voltmeter kan, sekejap padam dulu. Okay, sekarang ni litar ni secara sesiri kan. Kalau litar secara sesiri kita tahu bahawa dia punya bacaan voltmeternya adalah berbeza kan. Kalau V1 sini duduk, sini V2 kan. V1 dan V2 ni berbeza. Ni V lah, V. Tapi dia punya perkaitan dia V sama dengan V1 tambah V2. Okey, tapi kalau arus yang bergerak sini, arusnya samalah. Dan I-nya samalah. Okey. Sebab apa nilai V1? Okey. Kalau misal kata 2 ohm ni jadi 4 ohm, so maksud 4 ohm sebelah dia pun 4 ohm, maksudnya perintah yang sama, senang je. Maksudnya 12 ni yang kita bagi 2 je. V tu kita bagi 2 je. Kan? Kalau ada 3 perintah, maksudnya bagi 3. Itu je. Tapi sekarang ni bila situasi kita jumpa dia punya perintahnya berbeza. Okey. Okey, so macam mana kita nak dapatkan V1? So nak dapatkan V1 caranya adalah V1 sama dengan kita ambil perintah pada V1. Okay. Kita ambil nilai perintah pada V1 iaitu 2 bagikan dengan tambah 2 perintah, 2 tambah 4 darabkan dengan jumlah voltan. Okey, yang dibekalkan. Okey. Itu yang keluar formula ni tadi. Kan? Formula dia adalah ini. V1 sama dengan R1. V1 sama R1. Kan? Bahagikan dengan R1 tambah R2 darabkan dengan total V. Okey. So ni 4 campur 5 6 darab 1 6 darab 2. So dapatlah 4 volt. Kalau dah dapat sebelah ni 4 volt kan. Ini 12 volt. So 12 tolak 4 lah. So automatik sebelah ni 8 volt lah. Okey, kalau tak percaya kita kira lah. Tak percaya kita kira V2 sama dengan, ambil ke atas dia tu, bagikan dengan 2 campur 4 darabkan dengan 12. Ni 6. So 32 4 darab 2 sama dengan 8 volt. Okey. Okey. Kalau untuk yang ni pula kan, litar sesiri ni kan. Okey. Dia litar selari. Litar selari ni dia punya bezanya adalah arus lah kan. Kalau beza keupayaannya sama. Okey, beza keupayaan sama. Okey, maksudnya kalau diletak voltmeter sini V1, sini kan V2 kan. V1 dengan V2 ni adalah sama dengan 12 volt. Okey. V1 dan V2 sama dengan 12 volt sebab selari. Tapi bila I yang bergerak kat sini ni, kan, I yang dah bergerak sini, kan, dia punya I dia bergerak sini, dia jumpa 2 simpang ni. Dia jumpa 2 simpang. Contohlah misal kata tadi kita dapat rintangan berkesan ni berapa tadi? Okey, contohlah cikgu bagi misal kata 10 lah kan, 10 ampere. Okey. Okey, 10 ampere misal tu. 10 ampere kan. Kalau dua-dua perintah ni sama perintah dia, sama nilai perintah dia, kan? Dia akan bagi 2 je lah senang. So sini dia akan bagi 5, sini pergi 5. Kemudian bila dia keluar balik sini, dia jadi balik 10 ampere. Bila masuk sini dia jadi dia berpecah 2, keluar sini dia 10. Okey. Tapi masalahnya pula adalah apabila kalau nilai perintah dia ni tak sama. Kan? Nilai perintah tak sama. So sekarang nilai perintahnya satu adalah 4, satu lagi adalah 2. So bila dia bergerak sini, contohnya dia punya ni adalah 10 ampere 10 ampere. Okey.
So macam mana kita nak kira? Contohnya lah misalnya kita ditanya ni. Ni I1. Okey, ni I2. So berapa nilai I1? So I1 sama dengan, tadi kalau beza keupayaan kita ambil tempat dia tu. Kalau B1 tempat B1 punya perintah. Okey, kalau I1 kita ambil tempat yang kedua punya ni R1 ni R2 lah. Yang R2 punya. So R2 dia adalah 4 kan. Bagikan dengan 2 campur 4 kan. Darabkan dengan arus dia lah 10 kan. Arus sini lah kan 10 ampere. Okey. Okey, dapatlah dia punya jawapan. Sama juga I2. Okey. So kalau I2 sama dengan I2 ni kena ambil R1 dia. R1 dia 2 bagikan dengan 2 campur 4 kan, darabkan dengan 10 ampere. Berapa ni susah sikit nak kira. 4, 5, 6 6 2, 3 10, 20 per 3 ni ingat jangan tulis jawapan dalam bentuk pecahan. Okey. Ampere. Okey, so rasa habis tu kan. Habis. So jawab soalan-soalan ni untuk awak lebih faham sikit lah kan. Patut je nombor tu. Okey.